Rakan Ahmad, Abdullah kehilangan bapanya 6 bulan yang lalu. Dia yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka bapanya tidak pernah menyangka bahawa proses pembahagian harta pusaka akan mengambil masa yang panjang dan membabitkan banyak prosedur. Paling mengejutkan Abdullah ialah semua harta peninggalan bapanya dibekukan, termasuklah pelaburan dalam Amanah Saham Bumi Putra ASB dan simpanan sebaik bapanya meninggal dunia. Selain itu, beberapa pertelingkahan yang berlaku antara waris menyebabkan proses tuntutan sering tertangguh. Ahmad terkejut dengan cerita rakannya itu kerana dia memikirkan bahawa pembahagian harta pusaka adalah mudah, lebih-lebih lagi untuk orang Islam kerana adanya hukum faraid. Abdullah menasihatkan Ahmad untuk meminta ibu bapanya mengurus harta yang ada supaya kelak Ahmad tidak berdepan masalah yang kini membebaninya. Tetapi Ahmad bimbang jika dia dituduh tamakkan harta kerana mengajak ibu bapanya membincangkan soal harta ketika mereka masih hidup. Sebenarnya, banyak isu berkaitan harta pusaka timbul kerana kita bimbang berbicara mengenainya, sedangkan mati itu pasti. Realitinya, lebih mudah untuk menguruskan harta ketika pemilik masih hidup berbanding selepas mereka tiada lagi. Ini kerana tiada siapa tahu apa akan berlaku selepas kematian pemilik. Tidak mustahil waris tidak lagi sefahaman atau ada yang tidak segan mengambil kesempatan. Sebenarnya, banyak atau sedikit harta yang dimiliki, semua orang perlu membuat perancangan harta pusaka. Dengan adanya perancangan, proses tuntutan harta pusaka akan dipermudahkan dan pertelingkahan antara waris dapat dielakkan. Tahukah anda terdapat beberapa instrumen yang boleh digunakan untuk mengurus harta ketika pemilik harta masih hidup? Instrumen berkenaan ialah wasiat, amanah, hibah dan wakaf. Menerusi wasiat, pemilik harta boleh menyatakan bagaimana dia mahu harta benda dan segala haknya diagihkan selepas kematiannya. Namun begitu, bagi orang Islam, hanya 1/3 daripada harta boleh diwasiatkan dan mereka yang layak menerima faraid tidak lagi menerima harta yang diwasiatkan kecuali semua waris lain bersetuju. Sementara itu, menerusi amanah, pemilik harta boleh melantik pemegang amanah untuk menguruskan harta demi kepentingan penerima, terutamanya jika waris masih di bawah umur atau orang kekurangan upaya. Dengan adanya pemegang amanah ini, harta yang ditinggalkan akan ditadbir oleh mereka yang profesional seperti peguam dan hak waris dapat dilindungi. Ia juga boleh digunakan untuk pemilik terus membuat kebajikan kepada orang ramai. Sementara itu, bagi orang Islam, ada 2 lagi instrumen yang boleh digunakan iaitu hibah dan wakaf. Hibah adalah pemberian harta kepada sesiapa sahaja yang diinginkan sebagai tanda kasih sayang atau berterima kasih atas jasa yang diberikan, manakala wakaf pula ialah satu kaedah pemberian harta seperti rumah atau tanah untuk tujuan kebajikan. Wakaf dapat menjamin amal jariah berpanjangan walaupun selepas kita tiada. Semua instrumen ini sekiranya digunakan dengan betul akan memastikan harta yang ada terus memberi manfaat kepada waris yang ditinggalkan. Justeru, rancanglah harta yang anda miliki supaya kelak ia terus memberi manfaat kepada diri anda dan mereka yang tersayang yang anda tinggalkan. Untuk menguruskan harta pusaka anda yang berbentuk pelaburan unit amanah ASNB, kunjungilah pejabat ASNB yang berhampiran untuk mendapatkan maklumat mengenai hibah amanah dan pengisytiharan amanah.